Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wattabi'ina wattabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Dikasihi kepimpinan masjid dan ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, pegawai-pegawai syarak, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, perempuan hajah, muslimin muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat datang kembali ke masjid. Walaupun urusan hidup kita ada yang terpaksa kita berada di luar masjid, namun kesibukan kita tidak menghalang untuk kita peruntukkan masa kita untuk di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung hadis yang ke-28. Ini beri tajuk tawaran istimewa yang kekurangan pelanggan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu alayhi walau ya'lamuna ma fi at-tahjir lastabaku ilayhi walau ya'lamuna fil atamati was subh la atauhuma walau habwa. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sahabatnya ialah Abu Hurairah. Kalau kita tengok kita asal dia akan beri sanad yang penuh lah, daripada Bukhari guru dia sampai pada Abu Hurairah sampai pada Nabi SAW. Tetapi bila ditulis untuk buku-buku biasa macam ni, dia potong semua untuk meringkaskan. Tapi bagi kalau penulisan ilmiah, maka untuk takhrij kita kena tengok kita asal, supaya lebih berautoriti dan bertanggungjawab dari sudut mengemukakan nas dan dalil. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan sudah banyak kita perkenalkan pribadi ini yang sangat hebat. Nama asalnya Abdul Rahman bin Sakhar, dan nama sebelum Islamnya Abdul Syams, hamba kepada matahari. Dan sebaik dia memeluk Islam, Nabi menukar namanya, kerana nama itu ada mengandungi unsur syirik. Bila ada nama-nama orang yang memeluk Islam ada unsur syirik, kena tukar. Kalau tak ada unsur syirik, tak pasal. Kekal dengan nama Richard ke David ke, tak kira lah. Kalau India, India lah. Cina, Cina lah. Kalau tak ada mengandungi unsur syirik, hanya sekadar nama keluarga dengan makna-makna yang baik, yang tidak syirik lah, maka tidak terdesak untuk tukar nama. Tukar nama ni, tukar bin pun tidak. Bin tak payah tukar langsung pun tak apa. Sebab saya dah beritahu, Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Ikrimah tu anak Abu Jahal, dia masuk Islam. Abu Jahal tahu semua kita lawan Nabi SAW, tapi Nabi tak ubah pun nama Abu Jahal tu. Sampai sekarang pun kalau kita sebut Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Satu, kalau tak tukar nama ni nak suruh orang kenal.
Ikrimah ni anak Abu Jahal. Kalau Tuhan nak beri hidayah, anak yang paling kuat menentang Islam pun boleh dapat iman. Sebab hidayah milik Allah. Anak kepada ketua munafik di Mekah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapa dia ketua munafik. Dihina Nabi banyak kali lah. Sampai ada sahabat nak bunuh dia. Bila dia dengar ada orang nak bunuh bapa dia, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, daripada orang lain bunuh, biar saya bunuh. Takut orang lain bunuh nanti saya berdendam pula. Biar saya bunuh sendiri. Nabi kata, tak payah. Orang lain pun kau tak suruh bunuh, kau pun tak payah bunuh. Nanti kalau bunuh, orang akan cakap, orang akan buat cerita Muhammad bunuh kawannya sendiri. Sebab Abdullah datang sembahyang. Sembahyang pun dia datang Zuhur, Asar, Maghrib. Isyak, subuh dia tak datang sebab gelap. Bila gelap dia kata kau tak datang pun orang tak tahu. Dah kalau dia datang sembahyang tiba-tiba kena bunuh, orang akan buat cerita. Orang talis nanti akan bongkar balik sejarah. Dia kata Muhammad ni pengganas, kawan sendiri pun bunuh. Datang masjid pun kena bunuh. Nabi tak biarkan bunuh. Cuma Nabi mengambil sikap berhati-hati. Sehingga Nabi ada setiausaha sulit Nabi, iaitu Huzaifah al-Yamani, yang merekodkan semua nama-nama munafik yang Nabi tahu. Dan di sana ada munafik yang Nabi tak tahu. Yang munafik yang kepala-kepala Nabi semua tahu, direkodkan semua dalam senarai ada semua. Dan senarai itu tidak diberitahu kepada sesiapa pun, termasuk sahabat-sahabat yang lain. Kecuali sekali sahaja Huzaifah tak sengaja memberitahu pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan selepas itu dia tutup mulut. Dia tak akan beritahu siapa-siapa. Munafik tidak boleh didedahkan secara terbuka. Cuma kalau ada watak-watak itu dalam masyarakat, kena berhati-hati. Mengambil sikap berhati-hati. Sebab mereka adalah pemecah belah masyarakat. Perangai munafik ni memecah belah masyarakat. Daripada dulu sampai kiamat. Daripada Abu Hurairah dia kata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang ramai mengetahui betapa besarnya pahala azan dan munafik dan menepati saf pertama di masa sembahyang berjemaah, kemudian mereka tidak menemukan jalan untuk memperolehinya, yakni azan dan saf pertama itu, melainkan dengan membuat undi atau giliran, nescaya mereka akan berbuat demikian. Dan seandainya mereka mengetahui betapa besarnya pahala bersegera pergi ke masjid untuk melakukan solat berjemaah, sembahyang berjemaah, nescaya mereka akan berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Demikian pula seandainya mereka mengetahui betapa besarnya pahala sembahyang isyak dan subuh dengan berjemaah, nescaya mereka akan datang untuk menghadirinya sekalipun mereka terpaksa berjalan merangkak-rangkak. Jadi hadis ni pertama sekali keterangannya azan, menepati sah pertama, bersegera pergi masjid dan mengerjakan sembahyang isyak dan subuh dan berjemaah, amalan antara amalan yang akan diberikan pahala yang amat besar sekali pada hari kiamat nanti. Sehingga kan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan pahala orang yang azan lebih besar daripada orang yang menjadi imam. Dalam mazhab Syafi'i, pahala orang azan lebih besar daripada pahala menjadi imam. Tetapi mazhab Hanafi dia kata tak. Dia kata pahala dalam mazhab Syafi'i, pahala qomat dengan pahala azan lebih besar daripada pahala menjadi imam. Kerana hadis ni tadi lah sebut tentang itu. Tetapi Abu Hanifah kata tak. Dia kata li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khulafa'uhu tawallau al-imamah wa lam yatawallau azan. Dia kata kerana Nabi dan Khalifah Ar-Rasyidin ni tawallau imamah, mereka ni dilantik sebagai iman, bukan dilantik sebagai, mereka memegang jawatan iman. Tawallau al-imamah bukannya memegang jawatan muazzin ataupun mereka mengambil tugas azan. Nabi tidak tugas azan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak tugas azan. Maka kata Abu Hanifah,
tugas azan, tugas imam lagi besar lah. Ini khilaf ulama. Imam Syafi'i kita kata tak, azan lagi besar, dia punya pahalanya. Tu. Jadi azan ni bukan main-main tuan-tuan, sebab pahalanya besar. Di akhirat nanti pun mereka orang yang tukar azan disebut dengan ibarat mereka yang paling panjang leher. Maknanya kemuliaan mereka, bukan cacat. Ini ibarat sahaja. Macam dalam bahasa Arab, tangan panjang maknanya suka bersedekah. Kita tangan panjang mencuri. Nabi sebut pada isteri dia, orang yang akan mendahului aku bila aku meninggal nanti, yang first kali akan follow aku meninggal juga, yang paling panjang tangan. Nabi cakap macam tu. Lalu isteri si Nabi tak faham mula-mula tu, pakat ukur tangan. Rupa-rupanya yang meninggal dulu Zainab, sedangkan Zainab bukan yang paling panjang tangan dari sudut fizikalnya, tapi maksud kerana Zainab suka bersedekah. Isteri Nabi yang menonjol dengan sifat sedekah. Itu Arab lain lah sikit. Panjang leher ni pula bermakna kemuliaan yang diperolehi, menonjol, orang kenal dia di akhirat nanti. Oh, ini muazzin, ini tukang azan. Nampak dengan kehebatan dia di akhirat nanti. Walaupun di dunia Bilal ni biasa je kan, tapi di akhirat besar pahala. Besar. Sebab tu syarat azan, saya sebut sikit syarat azan, saya petik daripada kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia kata syarat azan mesti dukhulul waqti, masuk waktu. Fala yasihul azan wa yuhram bi ittifaqil fuqaha qabla dukhulil waqti salah. Azan ni tak boleh buat, tak sah dan diharamkan dengan muafakat ulama, ittifaq para ulama, kalau belum masuk waktu. Jangan nak azan lah belum masuk waktu. Sebab azan ni, azana tu makna i'lam, nak beritahu masuk waktu. Kita orang Melayu ada orang nak pergi Mekah pun dia azan. Saya tak temu setakat ni lah hadis orang nak pergi haji, kita azan dulu. Walaupun orang buat. Saya tengok kat Sarawak dulu mereka buat. Haji-haji nak pergi dia pun buat. Setakat ni saya tak temu dalil. Tu. Yang azan ni hanya untuk masuk waktu, ataupun setengah praktik dibuat ketika berlaku kebakaran untuk memadamkan api, kerana api daripada syaitan. Memarakkan api itu adalah unsur syaitan, dan syaitan akan lari bila dengar azan. Dan memang betul, banyak testimoninya berlaku, pondok-pondok madrasah yang terbakar bila dilakukan azan, apinya cepat padam. Tu. Tetapi diharuskan azan bagi subuh selepas pertengahan malam ataupun waktu sahur, macam kat Mekah tu. Diharuskan. Boleh kita azan untuk mengejutkan orang qiyamul lail tu. Kat Mekah buatlah. Kita di Malaysia ni tak ada, jarang tempat buat aku. Cuma saya beritahu kalau nak buat kena beritahu dululah. Pengurusi masjid buat pengumuman. Kalau tidak terkejut orang. Makcik yang tak tahu menahu tu terus main subuh terus. Dia ingat subuh masuk awal. Tu. Cuma bezanya dia tidak ada as-salatu khairum minan naum. Itu beza. Ayyakuna bil lughatil arabiyyah fala yasihu bi ghairiha in azana li jamaah. Fa in uzina ghairul arabi li nafsihi wa huwa la yuhsinul arabiyyah jaza 'inda syafi'iyyah. Hendaklah dalam bahasa Arab, tidak sah selain daripada bahasa Arab diazankan untuk jemaah. Sekiranya diazan selain daripada orang Arab dan dirinya tidak mahir berbahasa Arab, dalam mazhab Syafi'i sah, boleh, maknanya harus. Tu terjemahlah. Yang dengar bukan Arab, dia pun tak berapa mahir mu'allaf belaka ni, maka dibenarkan untuk sementara waktu.
Yustaratu fil azan wal iqamah isma' ba'dil jamaah. Disyaratkan azan dan iqamah itu memperdengarkan sebahagian jamaah dan memperdengarkan dirinya sendiri sekiranya dia azan seorang-seorang. Kalau jemaah kena syarat orang dengar. Sekarang dengarlah sebab pakai mikrofon. Dulu zaman tak ada mikrofon, Bilal dan tuan-tuan Bilal akan duduk tempat tinggi. Menara tu tempat untuk azan lah tu dulu. Maka dia akan laungkan dan sekitar-sekitar tu akan dengar. Walaupun tidak semua yang dengar. Nak dengar semua kalau dulu tak dengar lah, sebab mikrofon tak ada. Sekarang hampir semualah boleh dengar, cuma nak beri respon atau tidak je. Kemudian tertib dan ikut urutan lafaz azan dan qamat. Tak boleh tukar-tukar, tak boleh berhenti lama. Kalau berhenti sekejap, misal terlelap ataupun diam ataupun bercakap dengan percakapan yang tidak berdosa, percakapan biasa sekejap je. Misalnya tengah-tengah azan tiba-tiba ada dia tegur siapa ke apa, beritahu, maka itu tidak membatalkan azan, boleh teruskan sahaja. Kalau terlelap sekejap pun boleh. Disebut sini pensang sekejap pun boleh. Ighma' tu pensang tu. Ighma' pensang, yasiru binaumin, maknanya tidur sekejap terlelap pun boleh. Au sukut, ataupun sukutin au kalamin, atau diam sekejap ataupun bercakap. Yang batal azan kalau murtad. Tengah-tengah azan tiba-tiba murtad. Ini jarang berlaku lah. Kalau, maka azan tu tak ambil kira. Tetapi kalau dia lepas dia azan baru murtad, azannya tak perlu diulang balik, azan tu sah. Kemudian kena Muslim, tukang azan tu orang Islam, dan akil balik, akil dan mumayyiz. Mumayyiz ni mana boleh beza antara buruk dan baik lah, walaupun belum akil balik. Rajulan, mesti lelaki. Tidak sah azan orang kafir, orang gila, kanak-kanak yang belum mumayyiz, orang mabuk dan sebagainya tidak sah, kerana dia bukan ahli bagi ibadat. Tidak sah azan perempuan. Perempuan azan tak sah, kecuali dia azan di kalangan dia sahaja. Itu pun tidak, itu pun makruh. Takut bimbang didengari oleh orang lelaki. Dan sunat dia qamat sahaja. Dia qamat. Itu berkaitan dengan azan sikit. Kemudian kita tengok pula tentang datang ke masjid. Cuma nak beritahu, lafaz azan ni bukan Nabi ajar asalnya. Dia dapat melalui mimpi. Beberapa orang sahabat bermimpi, termasuk Sayyidina Umar. Masa mula-mula sampai ke Madinah tu, ni sejarah azan. Sahabat Nabi tak tahu macam mana nak panggil orang sembahyang, nak buat ibadah ni. Kalau nak ikut orang Yahudi, dia main palu, loceng dia tu apa, dia tiup, tertuang tu. Kalau ikut orang Nasrani, dia palu loceng. Sahabat tak ada idea lagi nak buat macam mana, nak panggil dia. Masjid dah ada dah. Kemudian mimpi, seorang sahabat mimpi, dia telah dalam mimpi dia azan. Lalu dia pun pergi beritahu pada Nabi SAW, termasuk Sayyidina Umar sendiri. Orang Nabi kata betul, yang ni boleh pakai. Sejak daripada tu, guna yang tu lah. Boleh daripada mimpi bukan Nabi azan ajar satu-satu. Bila mereka mimpi, mereka pun tanya Nabi dulu, Nabi confirmkan bahawa boleh pakai, terus on. Untuk bezakan orang Yahudi dengan orang-orang agama lain, bila mereka nak panggil sembahyang, cara lain, ketuk tu, ketuk ni. Kita orang Islam laungkan kalimah azan tersebut. Dan orang-orang yang azan, semua makhluk yang dengar lafaz azan dia akan menjadi saksi kepada dia di akhirat nanti. Kita untung hari ni tak payah berebut dah. Orang lantik jadi Bilal, alhamdulillah. Hari ni saya tengok dalam Facebook dekat Selangor ke mana, ada seorang tu meninggal dunia. Dia asalnya bukan Bilal pun, tetapi semenjak 2-3 hari ni dia nak azan. Dan tadi pun dia azan subuh, tak sempat habis. Tiba-tiba orang dengar macam
terhenti, dapat asyhadu an la ilaha illallah ataupun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu je. Lepas tu terus berhenti. Masjid pun buat pengumuman, keluarga dia sudah datang ke masjid, bapa ataupun suami orang tu dah meninggal dunia. Tengah azan subuh meninggal dunia. Tengah buat ibadat yang besar. Oh, ni pahala tak tahulah macam mana dia. Dah lah tengah buat ibadat yang besar, azan subuh pula tu. Kan senang-senang azan subuh ni kan. Subuh tu sendiri pahala dia besar dah. Meninggal masa tu. Itu rezeki dia lah tu. Rezeki dia. Kemudian solat berjemaah. Saya tengok dalam satu buku ni, Fiqhul Masjid ni, dia kata para ulama, kalau kita tengok contoh ulama, Sa'id bin Musayyib, dia kata tidaklah seorang muazzin mengumandangkan azan sejak 30 tahun melainkan aku telah berada dalam masjid. Dia kata 30 tahun, kalau Bilal azan aku dah ada dalam masjid dah. Dan dia kata aku tidak pernah mendengar suara azan di tengah keluarga aku sejak 30 tahun. Tak ada tengah orang azan dia duduk dengan anak-anak bini lagi, tak ada. Mana sebelum azan dah masjid dah. Berapa lama? 30 tahun. Kita tak boleh nak ikut, nak beritahu ni sebagai motivasi je. Kok kita boleh buat sikit-sikit jadilah. Tu. Kebanyakan kita orang azan kadang-kadang tengah tengok TV, macam-macam buat aktiviti dengan keluarga. Okey dah asalkan pergi. Tapi ni ulama ni punya bersedia 30 tahun tak pernah dengar azan bersama keluarga. Makna orang azan dah masjid dah. Kata Sa'id bin Musayyib lagi, aku tidak pernah tertinggal solat jemaah selama 40 tahun dan tidak melihat tengkuk orang lain. Maknanya tak lihat tengkuk orang lain, tengkuk tuan imam je. Leher tuan imam je dia tengok. Mana dia berada di saf hadapan. Dah lah awal datang saf hadapan pula. Al-A'mash, seorang ulama yang sudah tua ni, ulama hadis yang tua, tidak pernah tertinggal takbir ratul ula, takbir yang pertama daripada dia muda sehingga usia 70 tahun. Kemudian ada seorang ulama yang bernama Bishr bin Hasan, ulama hadis, orang panggil dia As-Saffi, kerana dia berada di saf hadapan saf pertama semenjak 50 tahun. Sampai orang gelar dia saf. Saf tu duduk, kerana dia duduk saf pertama 50 tahun. Hebat orang-orang dulu ni. Ni semua tabi'i ni tuan-tuan. Anak murid sahabat belakang ni. Kalau sahabat hebat lagi, ni baru anak murid dia ni. Kata Sulaiman bin Hamzah, aku tidak pernah melakukan solat fardu seorang diri kecuali 2 kali. Dan ketika itu aku merasakan seolah-olah aku tidak menunaikan solat. Waktu dia bercakap itu usia dia 90 tahun. Dalam usia 90 tahun 2 kali je dia tidak pergi solat berjemaah. Tu pun dia feras tak pergi tu sampai dia rasa macam aku tak sembahyang. Dia tak pergi 2 kali tu. Oh, jauh kalau banding dengan kita kan. Jauh 90 tahun 2 kali saja tak pergi solat berjemaah. Jangan kita pula 90 tahun 2 kali je pergi solat berjemaah. Tu beratlah. Ni 2 kali tak pergi. Allahu akbar. Para orang-orang soleh dulu. Sebab tu kalau kita nak jadikan contoh, kita kena banyak baca kisah-kisah mereka. Walaupun mereka meletakkan standard yang tinggi, tetapi bila kita melihat sekurang-kurangnya tidak boleh nak buat seperti dia, itulah agama. Kena tengok orang yang level tinggi. Dunia jangan. Bak harta, bak apa, jangan tengok orang yang level tinggi pada kita. Nabi kata dah, jadi tak bersyukur nanti. Tengok kereta orang lagi besar, tengok apa, kita pun mulalah tak rasa bersyukur dengan kancil kita tu. Dah lah kancil lah 4 segi pula, dia kutuk kereta dia sendiri.
Sebab apa dah tengok kereta orang lain yang besar tu? Dunia jangan. Dunia tak ada hal punya. Allah tak pandang dunia, jangan risau. Saya tahu Imam Malik sampai meninggal tak ada rumah. Menyewa je. Tak ada duit nak cukup nak beli rumah. Imam An-Nawawi duduk kuartus guru 29 tahun. Dunia tak risau kalau tak cukup. Dapat hidup makan, kalau tak kaya pun tak apa. Kalau kaya alhamdulillah lah. Tidak salah kaya tu. Cuma jangan kita tengok yang lebih tinggi, nanti tak bersyukur. Sedangkan yang kita dapat ni lebih baik dah daripada orang lain yang bawah pada kita tu. Dunia kena tengok yang rendah pada kita. Yang kereta kancil kena tengok yang motosikal. Bukan motosikal besar tu. Harley Davidson tu tak nak juga. Honda lama tu yang lampu bulat tu. Yang sekarang pun mahal dah jadi motosikal antik kan. Kena tengok yang tu. Kalau hujan basah. Yang Honda, yang lampu bulat kena tengok naik basikal. Bukan yang naik basikal petang-petang tu. Itu geng-geng senaman punya orang. Dia kaya tu cuma saja dia naik basikal tu. Tengok yang betul-betul pergi kayuh. Ada seorang dua kadang-kadang Jasin pergi kayuh basikal kerja. Keluar peluh. Tengok yang tu. Ni asyik nak tengok tinggi-tinggi tu tak bersyukur tu. Tu jadi gila jawatan, gila apa sebab nampak dunia hari-hari. Dah tua ke diri pun tak sedar diri lagi. Sebab apa? Sebab tak fikir akhirat. Dia ingat jawatan ni senang-senang dapat macam tu. Dia tak tahu dia punya tanggungjawab tu. Nak bersoal jawab dengan semua orang yang di bawah kepimpinan dia. Dia nak berebut sangat apa pasal? Kecuali tak ada orang yang layak dan dia kena ke depan. Takut merosak masyarakat. Tapi kalau ramai lagi orang layak, kamu duduk diam-diam sudah. Dan Islam tidak benar akan berikan jawatan kepada orang yang terlalu meminta-minta sampai melobi-lobi. Nabi tak benar. Tu. Ni kerana duk fikir dunia sangat. Kalau orang ramai mengetahui nilai ganjaran terhadap amalan ini dah hanya diperlihatkan kepada mereka seperti gaji yang diterima pada setiap hujung bulan, mereka mesti akan berusaha sedaya upaya untuk merebutnya. Bahkan mereka terpaksa membuat giliran atau agihan kerana ramainya orang-orang yang ingin mendapat peluang itu. Datang masjid, duduk sah depan, tak ada orang nak berebut-berebut sekarang. Orang berebut apa tu? Kuih keria tu, dekat Melaka tu. Ataupun nasi lemak apa? Yang baru tu dekat Bemban tu. Tu beratur. Kari kambing 40 hari. Siap rela jaga. Yang tu orang berebut. Yang masjid-masjid tak berebut. Ada orang ni sekarang ni ada lagi. Dia baru sekali dua je pergi masjid sejak Covid ni. Dia kata tak apalah, pergi kau orang tua je lah. Saya tak payah pergi lagi. Malas lah tu. Konon-konon dia malas. Konon-konon dia kata tak apalah, saya tak nak berebut. Biarlah orang tua pergi, saya tak apalah kedian-kedian. Sebab apa dia cakap macam tu? Memang malas pergi dah. Covid tu alasan je pun. Sekarang dah Covid apa benda, orang dah buka dah. Cuma penjarakan kena ada lah. Sekarang dah naik 200 lebih balik. Sebab tu ulama tak bagi lagi atas nasihat doktor, tak bagi lagi rapat-rapat. Kita masjid-masjid kluster mana, singgah apa semua mana tahu. Dengar dulu, jangan gopoh sangat dengan ulama-ulama ni. Awak bukan ulama, diam-diam sudahlah. Sebab agama ni ulama pun, Dr. Zu dan kru-kru dia yang ulama-ulama, bukan buat pandai-pandai sendiri. Mereka tanya nasihat doktor juga. Sebab ini membabitkan tentang kesihatan. Maka pakar mesti ditanya. Fas'alu ahla zikri. Orang yang pakar kena ditanya. Barulah ulama buat rumusan berdasarkan dalil-dalil dan sebagainya. Yang netizen dalam Facebook ni tak payah bising. Sebab orang ni macam ni, tengok dah naik balik. Dah kalau dah buat rapat-rapat, lagi banyak kluster keluar ni. Sabar dulu. Benda ni ada lagi ni. Kembali daripada Sabah pun ni hari ni pun wakil rakyat ada kena seorang exco ke apa, kena nakal seorang. Tu dia dah pergi mana-mana, dah buat rasmi apa-apa tu siap lah. Yang lain-lain semua kena test belaka tu. Tak apa, jarak dulu buat masa sekarang.
Orang buat fatwa tu seluruh dunia, bukan Malaysia aja. Siapa Mekah, siapa mana. Takkanlah ulama semua tak erti belaka. Kalau Malaysia aja jarak ni boleh tak kita kata ulama Malaysia tak standard. Ni siapa Mekah, siapa Mesir, siapa mana-mana semua tak kira mazhab. Sebab tu jangan, ulama ni dia ada sebab lah. Kita bukan orang alim, tak tahu, ikut je. Namun kenyataannya bukan demikian. Ramai orang yang tolak menolak dalam melaksanakan amalan ini. Terkadang kalau ternampak sah pertama atau sah hadapan itu kosong, masing-masing mempersilakan orang lain untuk memasukinya. Memang kita yang buat tu. Pergilah saya, pergilah. Kita selalu buat dulu kan. Padahal dalam masalah seperti ini makruh mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain makruh. Kita sendiri masuk. Peluang itu mesti kita rebut dan jangan diabaikan. Sebaliknya ada pula orang yang ketika makan beramai-ramai, ia tidak berkenan mempersilakan orang lain untuk mendapatkan habuan yang lebih banyak daripadanya. Padahal dalam keadaan seperti ini kita sangat disuruh untuk melebihkan dan mendahulukan orang lain. Kalau bab makan, tengok orang tua beratur mesin kenduri, beli, biarkan dia dulu. Ni jarang kita tengok kenduri beratur, tengok orang lebih tua. Silakan dulu. Dia nak ambil belakang. Kalau bab makan tak ada pula. Tapi bab sembahyang, tak apa saya pergi. Siap tolak menolak. Entahlah pergi. Siapa macam nak bergaduh, pergilah. Tak nak pahala. Sebab apa? Tak tahu. Hadis tak baca. Kalau orang baca hadis bukan dia nak datang pun. Baca Yasin tidak salah. Tapi kalau bertembung dengan majlis ilmu, Yasin dengan majlis ilmu biar cerdiklah sikit. Yasin ni sendiri-sendiri boleh baca. Hadis majlis ilmu. Kita jangan ibadat ikut nafsu kita. Nak penuhkan hasrat kita. Kita beribadat ikut Tuhan suka. Jangan ikut kita suka. Kita junih tak suka majlis ilmu ni, memanglah nak lari kalau Yasin ada. Dengan alasan aku pun buat baik juga. Kita tipu diri sendiri. Tipu diri sendiri. Mana afdal baca Yasin dengan majlis ilmu? Kadang-kadang dalam majlis ilmu tu ustaz sebut benda asah-asah macam ni yang kita tak tahu pun, atau kita terlupa sebab tak faham fiqhul aulawiyat, fiqh keutamaan. Sama-sama bagus, tapi mana yang lebih utama? Lebih utama bukan ikut fikiran kita, ikut nas, ikut daripada apa yang diajarkan oleh Islam. Ayat yang mula-mula turun dalam Quran, ayat supaya membaca yang dikaitkan dengan ilmu. Bukan ayat suruh sembahyang, bukan ayat suruh baca Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra makna bacalah. Baca sinonim dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah ilmu, sesungguhnya tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Baru datang tauhid. Sebab tu Nabi Adam Allah beri wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan Nabi Adam semua nama-nama. Tuhan beri ilmu. Sebab tu zaman Nabi Adam tak ada anak-anaknya yang kafir dan syirik. Nabi Adam tak ada kafir syirik anak dia. Yang fasik ada, yang bunuh adik-beradik dia tu. Kafir tak ada. Zaman Nabi Idris tak ada kafir. Idris tu asal kata darasa, yadrusu, darsun, darasa, yudarrisu, mudarrisun. Idris, darasa, yudarrisu, mudarris, guru. Idris seorang nabi yang pandai menulis dan mengajar umatnya ilmu. Bila orang start kafir? Zaman Nabi Nuh AS. Bila orang-orang soleh meninggal dunia zaman Nabi Nuh, mereka buat patung untuk kenang-kenangan. Katalah Tok Guru ni meninggal, anak-anak murid dia pun buat patung. Bukan untuk sembah, untuk tunjuk, ni Tok Guru kita ni. Kita buat ibadat sekarang dia yang ajar ni.
Kau kena kenal jasa dia ni. Okeylah, mula-mula okey. Lepas tu mati bapa, anak pun macam tu, pesan ke cucu, ni tok guru kita. Bila masa generasi berlalu, maka tok guru itu disembah menjadi Tuhan. Al-Lata daripada perkataan ilah. Al-Mana daripada perkataan Al-Mannan. Al-Uzza daripada perkataan nama Allah Al-Aziz. Dan kalau tengok dalam surah Nuh, dia ada nama-nama yang Suwa'a apa semua, saya pun tak ingat banyak tu, semua patung-patung belaka. Akhirnya bila generasi sudah lama berlalu, mereka pun sembah terus. Sebab tu jangan pergi ke kubur merayu-rayu. Macam setengah-setengah tok guru tarikat, bukan semua. Ya Sayyidi duk gosok kubur. Kau tak apalah, mungkin kau tok guru, kau ada niat lain, pandai tawassul, faham. Anak murid ni, ingat semua alim ke? Jangan kita membuka peluang untuk syirik. Pulau besar tu tak payah ustaz-ustaz duk pergi kerap-kerap sangat. Anak-anak murid ni bukan tahu ni. Kalau pergi untuk dakwah, untuk apa, okeylah. Memang saya tak kata sembah kubur. Orang-orang yang penyakit hati ni, dia cari poin saja. Syirik jangan dibuka poin dia. Tawassul tidak salah. Tu azan dulu. Lepas tu kita sambung. Tuan-tuan, kalau kita tengok ulama-ulama kita dulu semua ada tarikat kebanyakan.
Duk tunggu pondok tu. Tapi tak ada kita tengok dia buat benda pelik-pelik macam ni. Dia gosok-gosok kubur ke apa, tak ada. Ulama Indonesia ramai pemimpin tarekat, tapi mereka bangkit menentang Belanda. Dulu yang menentang penjajah-penjajah ni ulama sufi sebelum zaman kemerosotan. Ni pelik. Pergi kat kubur tu, patut majlis fatwa dah haramkan satu tarekat. Tok guru dia pergi gosok kubur, ya Sayyidi, tuan kubur tu. Tawassul apa macam ni? Siapa melampau-lampau macam tu? Dah anak, kalau tok guru macam tu, anak murid lagi berat lah. Tak nak jaga sikit pun akidah. Ni bahaya ni. Menggunakan atas nama tasawuf dan sebagainya. Saya mengajar dekat Sarawak. Ada satu pulau tempat kubur. Kita orang tak boleh kubur kat situ sebab kalau gali air akan keluar, air pasang, air laut tepi pantai. Sebab payah bakau, kena pergi tanam ke bumi jenazah di pulau. 2-3 jam juga naik motorbot. Tu pun kena tunggu air pasang. Jadi saya satu hari tu masa tu hujan, nak raya kat Sarawak lah, nak try raya tempat orang. Lepas tu menyesal lah tak balik kan. Ingat kau seronok raya tempat orang. Pergi, saya tengok anak murid saya perempuan duduk kat kubur gosok, kemudian kumat kamit mulut berdoa. Saya kata, Siti kau baca apa? Masa tu saya mengajar sekolah rendah kat sana. Dia kata, kita nak UPSR Ustaz. Saya minta doa dengan saripah apa tadi sebutlah nama kubur tu, supaya makbulkan. Mana boleh berdoa kepada selain pada Allah? Doa tu ibadat. Tawassul tak apa. Dengan berkat itu khilaf ulama. Ni doa direct kubur terus. Sebab tu pulau besar sampai sekarang tak boleh nak apa-apa. Geng-geng Brelwi datang sembah kubur mamak-mamak yang Brelwi ni. Sebab dia tengok ustaz pun ada pergi. Yalah ustaz tu tidak sembah kubur, tapi macam sapak juga. Ada kononnya kubur wali-wali. Wali apa tak tahulah. Duduk kat pulau tu. Nak pergi kubur wali ziarah tak ada masalah. Tapi kena jaga perkukuhkan akidah pada masyarakat. Kecuali nak dakwah. Sampai sekarang Kerajaan Melaka tak boleh nak apa tu. Kalau tengoklah musim apa-apa 1 Muharram ke penuh. Saya pernah tidur sekali pulau besar tu, saya tahu. 3 pagi perempuan duk baca Yasin dekat kubur panjang tu. Apa hal kau baca Yasin pagi malam-malam pukul 3 pagi? Dahlah tak tutup aurat mana. Sebab percaya kubur tu boleh beri apa-apa manfaat. Ini bahaya. Jaga akidah, kalau tidak sembahyang ke apa ke habis kalau syirik. Nanti saya nak buat tajuk kah syirik pula. Syirik ni banyak jenis tuan-tuan. Namun kenyataan sikit lagi. Amalan yang disebut dalam hadis di atas perkara yang berkaitan dengan kesempurnaan sembahyang merupakan tiang agama dan berkaitan dengan sembahyang berjemaah yang merupakan syiar bagi kaum muslimin. Oleh itu amalan ini sangat perlu untuk diperkemaskan dan disempurnakan. Kalau di zaman Rasulullah SAW tidak ada orang yang ketinggalan daripada menghadiri sembahyang berjemaah selain daripada orang-orang munafik atau orang Islam yang mempunyai keuzuran yang ketara sekali. Bahkan ada di antara sahabat Rasulullah SAW yang terpaksa dipimpin oleh 2 orang anaknya untuk dapat hadir solat sembahyang berjemaah. Tetapi di hari ini banyak masjid-masjid yang kosong daripada sembahyang berjemaah dan banyak pula masjid yang hanya dihadiri oleh orang-orang tua dan pegawai-pegawai yang sudah penceng sahaja. Betul lah yang dicakap ni kan. Maka dari kerana itu marilah kita bersama menegakkan syiar umat Islam ini, dan insya-Allah dengan itu kita akan dikurniakan kemenangan yang pernah diberikan kepada generasi dahulu. Imam Malik kata, lan yasluha hazil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan baik umat ini kecuali apa yang telah menjadi baik umat yang terdahulu. Kita nak bagus, umat dahulu bagus macam mana?
Umat dahulu bagus tak tinggal masjid. Hari ni pemuda kita mana masjid? Kemudian kita bercakap tentang remaja, kita buat program tu, program ni, program kemasyarakatan, buat karaoke apa semua. Apa dapat? Pertandingan meniru lagu P. Ramlee, karaoke. Lepas tu bercampur bebas. Ada orang-orang pegawai syarak pun masuk juga bertanding. Aduh, tak faham-faham. Bakat tu bakat lah, tapi tengok keadaan. Hiburan dah banyak dah dalam TV, banyak mana nak buat apa lagi? Yang kurangnya majlis-majlis ilmu. Galakkan masyarakat hadir majlis-majlis ilmu. Itu yang kurang sekarang. Tidak, hanyut. Tak berubah, samalah. Sampai bila-bila pun duk hanyut juga. Cukuplah benda hanyut-hanyut ni. Ni pun mujur Covid ada. Tak adalah kelab malang, bola apa semua macam dulu-dulu. Dah lah, jangan buat lagi jenis bercampur ramai-ramai. Takut Tuhan turun bala balik. Masjid pun baru boleh datang macam ni, dah baru boleh kuliah-kuliah. Ada setengah masjid pun tak kuliah lagi pun ada. Tak nak kuliah. Cukup. Tergalakkan anak-anak muda kempen untuk benda-benda baik. Sukan-sukan sekali-sekala buat itu pertandingan, tak apa. Yang sukan-sukan tu. Tapi kalau jenis yang melalaikan apa semua, tak salah. Dia tak datangkan berkat. Hati jadi makin kelabu. Akhirnya bila kita nak buat baik, nanti dia tak boleh respon. Sebab hati dah bermasalah. Tanya dulu orang-orang nak buat apa-apa, tanya dulu. Yang mana sesuai, mana tak sesuai. Yang mana boleh masuk, mana tak boleh masuk. Cukup-cukuplah. Zaman kita dah turun, Tuhan turun penyakit Covid ni, zaman kita dekatkan diri dengan Allah. Bukan zaman kita nak bergalak berseronok. Dulu bila berlakunya benda-benda yang membabitkan penyakit apa semua, maka para ulama kata, musnahkan semua benda-benda yang boleh membawa kepada maksiat. Lalu orang-orang akan musnahkan apa-apa sahaja alat yang boleh membawa pada maksiat. Jangan kita nak buat. Memang kita buat karaoke. Kadang-kadang bercampur laki perempuan. Dalam majlis, perempuan duk menyanyi juga. Kita buat kenduri kahwin. Nak menyanyi boleh, tidak salah hari kahwin. Tapi perempuan tak sah. Memang nampak kolok sikit. Tetapi itulah yang agama. Agama bukan ikut nafsu kita nak. Dah ini zaman, tengok naik balik Covid ni. Dah 200 lebih hari ni. Kalau jadi naik terus, sekolah tutup balik, masjid tutup balik, tak boleh berniaga, ekonomi runtuh, apa akan jadi? Tuhan dah tarik dah sekejap baru ni, dah tinggal sikit. Macam-macam hal pula. Yang gila nak jadi Perdana Menteri lah, yang apalah. Dah lah kita tumpukan negara dah okey dah ni. Umat Islam dah bersatu, jangan pecah-pecah balik. Allah dah satukan hati tu, dia duk bergaduh lama, jangan pecahkan balik. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Jangan pecah belah balik, dia akan balik asal balik. Dan kemungkinan Tuhan tak akan beri lagi lah, kalau kita tak sedar benda ni. Tak ada siapa boleh mendakwa diri boleh kuat secara berseorangan, kecuali dengan penyatuan dan perpaduan. Zaman sudah berubah. Jangan sombong sesiapa pun. Sebab kerajaan milik Allah. Nak buat. Dan akhirnya, tuan-tuan, kita di peringkat kita pun, Jasim pun dah ada dah dengar khabar Covid tu. Cuma kita nak beritahu, jauhkan dosa. Jangan buat benda yang nampak nak galak sangat, nak seronok sangat. Bala tak habis lagi, dah nak berseronok dah. Tak kena.
Tak kena dengan itu. Bala Tuhan turun ni penyakit ke apa untuk insaf, untuk ingat kematian. Dia makin berseronok. Jangan. Tolonglah. Tolong supaya Allah tarik balik bala daripada negara kita. Kesian ke tuan-tuan guru, ulama-ulama, ustaz-ustaz, iman-iman, orang-orang baik yang duk berdoa. Tiba-tiba ada orang cuba menarik balik bala tersebut supaya berlaku. Jangan. Jadi saya harap kita semua akan dapat menunaikan solat berjemaah bagi lelaki dan perempuan. Dia tidak diberatkan. Sembahyang yang paling baik ialah di rumahnya sendiri, dan yang paling baik ialah tempat yang dekat dengan tempat tidurnya. Semakin terlindung semakin baik. Tetapi kalau dia nak datang masjid, jangan dihalang selagi tidak menimbulkan fitnah. Macam masjid kita, mana menimbulkan fitnah? Kita pun tak tahu muslimat duduk kat mana. Tak ada masalah langsung. Kena datang, jangan halang. Terutama kalau majlis-majlis ilmu, suami tak boleh nak beritahu macam ustaz beritahu, tak boleh nak ajak, maka dia biarkan isteri dia pergi menuntut ilmu. Dia dapat pahala dan dia terlepas tanggungjawab untuk berikan ilmu pada isteri dia. Jadi itulah sahaja pada malam ni. Memoga kita dapat manfaat bersama pada malam ni, dan kita kukuhkan dan jaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, pihak hospital dan sebagainya. Apa-apa majlis kita buat, ingat SOP itu kita kena patuhi, supaya kita tidak menjadi penyebab kepada berlakunya penyakit ni. Jadi kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr lalladzina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Terus kita akan laksanakan tahlil ringkas hajat daripada Tuan Haji Zubir lah dan sisi keluarga.